Gejala sosial. Gejala sosial. Apa itu gejala sosial? Gejala ialah tanda-tanda akan terjadinya alamat atau petanda. Manakala sosial pula ialah segala hal yang berkaitan dengan masyarakat dan kemasyarakatan. Secara umumnya, masalah sosial merangkumi berbagai-bagai perlakuan negatif anggota masyarakat. Gejala sosial lebih cenderung berlaku dalam kalangan remaja. Hal ini disebabkan terdapatnya beberapa punca yang mempengaruhi mereka untuk terlibat dengan gejala sosial. Jenis-jenis gejala sosial. Jenis-jenis gejala sosial antaranya ialah penagihan dadah, ragut, pembunuhan, rombakan rogol, pecah rumah, sumbang mahram, pemujaan syaitan, ponten sekolah, pembuangan bayi, buli, bosa, vandalisme, mak rempit, seks di luar pernikahan, salah laku pelajar, pelacuran dan gangsterisme. Lihatlah gambar anak remaja kini yang gemar berpesta di malam hari, merempit dan mewarnakan rambut, membuang bayi di dalam tandas, punca-punca gejala sosial. Punca-puncanya ialah ibu bapa, pengaruh rakan sebaya, globalisasi dan modernisasi, media massa dan media elektronik, kelemahan undang-undang, diri sendiri. Pertama sekali, sikap remaja itu sendiri. Remaja sukakan kebebasan. Mereka tidak suka dikungkung kerana merasakan diri mereka sudah cukup dewasa. Mereka menganggap mereka tidak perlukan bimbingan orang lebih dewasa dari mereka, terutama sekali ibu bapa mereka. Mereka merasakan segala teguran itu merimaskan. Dalam masa yang sama, remaja suka mencuba sesuatu yang baru, terpengaruh dengan budaya asing dari segi pemakaian, tutur kata, makanan maupun cara pemikiran mereka. Malah, budaya K-pop atau Korea semakin menjadi-jadi pada masa kini. Budaya Melayu juga semakin berleluasa dan budaya black metal juga semakin disertai ramai. Punca seterusnya ialah ibu bapa. Tidak dapat dinafikan pergaulan ibu bapa membawa anak-anak memilih jalan untuk terlibat dengan gejala sosial. Penceraian ibu bapa juga mempengaruhi remaja. Remaja berasa tertekan dan merasakan rumah sebagai neraka dan bukannya syurga. Ibu bapa terlampau sibuk mengejar kemewahan sehingga tiada masa yang berkualiti untuk anak-anak. Komunikasi antara ibu bapa dan anak-anak lemah. Anak-anak terabai kerana tiada siapa yang memantau mereka. Anak-anak menjadi terlampau bebas.
agama tersebut di mana pelajar melakukan kesalahan di sekolah untuk melepaskan tekanan dan meminta perhatian kepada keluarga mereka. Selain itu, pengaruh rakan sebaya. Rakan sebaya merupakan teman rapat setiap remaja. Remaja lebih mementingkan kawan berbanding keluarga, terutama bagi remaja lelaki. Apabila kurang mendapat perhatian, keluarga mereka akan terus hanyut bersama rakan mereka. Selain itu, kebanyakan remaja yang menghadapi masalah keluarga akan tersalah memilih rakan. Apabila kurang pemantauan daripada keluarga, mereka bebas untuk melakukan apa saja dengan teman mereka. Mereka mula belajar isap rokok, gam dalam makanan, mereka semakin berani melakukan perbuatan terkutuk. Seterusnya ialah kurang didikan agama Islam. Agama merupakan asas dalam kehidupan. Jika remaja mempunyai didikan agama yang cukup, maka perkara seperti gejala sosial ini tidak akan berlaku. Dalam masa yang sama, pihak pentadbiran di sekolah tidak mengambil berat mengenai pergaulan antara pelajar. Seterusnya, didikan yang sempurna dapat mencegah daripada perbuatan seks bebas, minum arak, budaya black metal dan pembuangan bayi. Selain itu, ibu bapa yang tidak mempunyai didikan agama juga akan mempengaruhi anak-anak mereka dalam melakukan perkara-perkara yang tidak baik, sebagai contoh rokok. Punca seterusnya ialah kelemahan pihak berkuasa. Antaranya ialah kurang jalankan pantauan, memberi pelepasan pada konsep-konsep yang dianjurkan dan tidak mengambil tindakan yang tegas terhadap remaja yang terlibat dengan gejala sosial.
dewasa terbahagi kepada dua, iaitu media elektronik dan media cetak. Contoh media elektronik ialah televisyen, komputer, laptop, telefon bimbit dan sebagainya. Media cetak pula seperti surat khabar, majalah-majalah ilmiah dan lain-lain lagi. Kedua-dua jenis media ini banyak mempengaruhi remaja. Sebagai contoh, pengguna internet yang semakin mendapat tempat dalam kalangan remaja. Melalui internet, remaja dapat mengakses pelbagai laman sesawang, terutama sekali laman sesawang porno. Media elektronik seperti televisyen juga membawa pengaruh buruk. Hal ini disebabkan televisyen banyak memaparkan cerita daripada negara-negara barat seperti kisah Samson, lumba kereta, seks, judi, minum arak dan sebagainya. Faktor seterusnya ialah faktor globalisasi dan modernisasi. Kemodenan yang semakin maju di negara kita merupakan punca remaja terpengaruh ke kancah gejala sosial. Hal ini disebabkan di negara kita semakin mudah mendapatkan pelbagai barang dari luar negara. Hal ini dikatakan demikian kerana kita boleh ambil contoh pada segi pemakaian remaja pada masa kini yang lebih mengikut kriteria negara barat. Selain itu, penggunaan gadget seperti telefon bimbit yang punya pelbagai penggunaan semakin berleluasa dalam kalangan remaja. Telefon bimbit pada masa kini lebih canggih daripada telefon bimbit zaman dahulu. Dalam masa yang sama, pasaran yang besar-besar semakin banyak dan telah menjadi tempat lepak remaja. Seterusnya ialah kesan gejala sosial. Kesan gejala sosial terdapat dibagikan kepada individu, ibu bapa, masyarakat dan negara. Kesan terhadap individu. Remaja tersebut akan dibuang keluarga, akan dipandang serong oleh masyarakat dan seterusnya susah untuk mendapat pekerjaan. Kesan terhadap ibu bapa dan keluarga. Ibu bapa akan mendapat malu, keluarga akan berpecah belah, menunjuk jari antara satu sama lain mengenai masalah anak, akan mempengaruhi ahli keluarga yang lain untuk terlibat dalam masalah gejala sosial juga. Kesan terhadap masyarakat. Masyarakat akan berpecah belah. Hilangnya generasi muda yang berkualiti, hubungan sesama masyarakat tidak seutuh seperti zaman dahulu, hilangnya nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat Melayu. Kesan terhadap negara. Negara akan kehilangan pewaris negara yang berkualiti. Ekonomi negara akan merundum. Langkah-langkah diambil dalam menangani gejala sosial. Diri sendiri. Setiap perkara yang terjadi bermula dari diri sendiri. Diri sendiri perlu mengikhlaskan diri untuk berubah.
dalam masa yang sama bersedia menerima teguran dan seterusnya menyertai kem jati diri. Seterusnya ibu bapa. Ibu bapa perlu memperuntukkan masa yang berkualiti bersama anak-anak. Dalam masa yang sama memahami anak-anak, mendengar cerita daripada anak-anak dan memantau aktiviti anak-anak. Pihak sekolah pula, bagi guru, mereka bukan hanya mengajar tetapi perlu mendidik remaja untuk menjadi pelajar yang berkualiti. Seterusnya, pihak pentadbiran perlu memasang CCTV di sekolah dan memberikan kaunseling kepada para pelajar yang bermasalah. Dan seterusnya memberi pendidikan terhadap mata pelajaran pendidikan moral. Langkah yang perlu diambil oleh masyarakat pula ialah masyarakat perlu cakna dan prihatin. Seterusnya mempunyai hubungan yang baik sesama jiran dan berganding bahu dalam menangani masalah ini. Langkah yang perlu diambil oleh media massa menapis cita-cita yang punya unsur yang tidak baik daripada disiarkan, mengawal kemasukan filem dari luar negara, menyiarkan berita mengenai pihak berkuasa pula perlu mengadakan pantauan berkala, menguatkan undang-undang, mengawal aktiviti yang diadakan di Malaysia terutama sekali konsert. Kesimpulannya, remaja merupakan pewaris negara. Remaja yang berkualiti akan meneruskan kemajuan negara, namun jika sebaliknya, negara bakal jatuh merudum. Oleh itu, semua pihak perlu mengambil usaha dalam memastikan negara terus mempunyai remaja yang cemerlang dan tidak terlibat dengan sebarang gejala sosial.